Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan bacaan kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, serta juga kita harapkan mudah-mudahan ruh-ruh mereka sentiasa dalam keadaan diberkati, diredai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat bersua sekali lagi dalam situasi baru. Didoakan mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam perlindungan dan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyambung bacaan kitab Mastikah Hadis jilid yang kedua, hadis yang ke-6. Masih lagi di bawah tajuk Islam dan hukumnya. Sebagaimana yang kita sebut pada pertemuan dulu, Islam ini tidak tertakluk kepada rukun Islam yang 5 itu sahaja, tetapi ada juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Islam dan ada hukum dia. Dalam hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhziluhu wa la yahqiruh at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahasadu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. Ini pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan berhasad dengki, kan? Wala tanajasu, janganlah kamu sebagai pembeli pura-pura menawarkan harga yang tinggi dengan tujuan memperdayakan orang lain supaya membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Dia buat apa strategi, bukan dia nak beli tapi dia sengaja meletakkan menawarkan dengan harga yang tinggi supaya
akan ada orang lain yang membeli barangan tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan dia tidak berhajat pun untuk nak membelinya. Wala tabaghadu, jangan kamu benci membenci ataupun bermusuhan. Wala tadabaru, dan janganlah kamu putuskan hubungan mesra. Dan wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu putuskan hubungan mesra dan pulau memulaukan sesama sendiri. Dan janganlah kamu sebagai penjual memotong jalan penjual yang lain. Yang ini, janganlah kamu melakukan perkara-perkara yang keji itu, tetapi hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini antara yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada kita semua berkaitan dengan ajaran Islam, iaitu supaya kita tidak saling berhasad, dengki antara satu sama lain, tidak pulau memulau, tidak memutuskan hubungan yang baik antara sesama kita. Dan jangan sebagai penjual memotong jalan penjual yang lain, kerana Nabi SAW menyebutkan yang demikian itu adalah perkara-perkara keji. Dan Nabi mengingatkan kepada kita semua supaya hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Menghubungkan persaudaraan antara sesama manusia ini adalah juga menjadi tuntutan dalam ajaran Islam. Baik, seterusnya, al-muslimu akhul muslim. Ingatlah, orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. La yazlimuhu, jangan seseorang Muslim mengenayakan saudaranya itu. Wala yakhziluh, dan janganlah ia mengecewakannya semasa orang itu memerlukan pertolongan. Wala yahqiruh, dan janganlah ia memandang rendah kepadanya, apalagi menghinakannya. Ini juga apa yang disebutkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal supaya kita ni berakhlak dengan akhlak yang baik sesama saudara kita Muslim. At-taqwa hahuna, sebenarnya takwa itu bertempat di sini. Nabi mengisyaratkan wa yushiru ila sadrihi salasa marat. Nabi letak tangannya sambil menunjukkan kepada dadanya 3 kali. Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa ni di sini. Takwa ni di sini. Bihasbi mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Kemudian menegaskan lagi, cukuplah seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang jahat apabila ia memandang rendah ataupun menghinakan saudaranya yang sesama Islam. Nabi kata cukuplah seseorang itu telah melakukan perkara yang keji, perkara yang jahat apabila dia melakukan salah satu daripada apa yang kita sebutkan tadi, memandang rendah kepada orang lain, melakukan sesuatu perkara yang jahat kepada saudaranya. Ini yang Nabi isyaratkan supaya kita semua meninggalkan. Kullul muslim al-muslim haram. Kesimpulan dia, keseluruhan hak seseorang Muslim adalah haram atas seseorang Muslim yang lain. Damuhu wa maluhu wa irduhu, iaitu bertindak terhadapnya menurut cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kita nak buat sesuatu kepada saudara kita yang seugama ni, tanpa menurut apa cara yang dikehendaki oleh syarak, tidak dibenarkan. Iaitu darahnya, keselamatan nyawa dan tubuh badannya, harta bendanya dan kehormatannya. Ini semua menjadi tanggungjawab kepada kita untuk memberi perlindungan kepada perkara yang dimiliki oleh saudara kita yang seugama dengan kita. Bukan sahaja dalam hubungan sesama Islam, bahkan di sana ada juga disebutkan berkewajipan kepada kita untuk memberi layanan yang baik kepada orang bukan Islam. Walaupun dia ni bukan Islam, tetapi kalau dia tidak menunjukkan permusuhan kepada kita orang Islam,
maka di situ ada hukum bagi kita orang Islam, wajib ketika itu memberi layanan yang baik kepada mereka walaupun mereka bukan Islam, kan. Bahkan kalau sekiranya harta mereka ini diceroboh, dikhianat, wajib kita mempertahankan harta milik orang bukan Islam. Itu hubungan dengan orang bukan Islam. Apatah lagi tuan-tuan, hubungan kita sesama agama Islam ini. Ya. Dalam Islam ni dia menjaga kesemua hubungan kita dengan orang Islam, lebih-lebih lagi, dan juga hubungan kita dengan orang bukan Islam. Bukan bila kita kata orang bukan Islam ni maka halal lah harta dia kita ambil. Masa kita nak ambil segala kepunyaannya, milikkan dia, kita boleh ambil bila-bila masa walaupun tanpa keizinan daripada dia. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh, kan. Bahkan wajib kita mempertahankan kalau sekiranya didapati ada orang yang cuba mengkhianati, menginayai, menceroboh harta milik orang bukan Islam ini. Baik, yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, an Salim an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja anil muslim kurbah farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Salim, daripada bapanya radhiyallahu anhuma. Maknanya daripada Salim, kemudian daripada bapanya radhiyallahu anhuma, Allah meredai kedua daripadanya, kan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al muslim akhul muslim. Hadis lebih kurang sama macam hadis yang sebelumnya kita baca, kan. Cuma perawinya daripada orang lain. Kalau tadi kita dengar yang meriwayatkan hadis ni Abu Hurairah, kan. Yang ini daripada Salim, dia juga mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan al muslim akhul muslim, kan. Orang Islam ialah saudara orang Islam yang lain. Janganlah ia meninayakannya dan jangan juga ia membiarkannya diinayakan oleh pihak musuh, kan. Kita sesama Islam ni kita tak boleh buat inaya kepada orang lain, tak boleh buat khianat kepada orang lain. Kalau kita tengok ada perbuatan khianat kepada saudara kita sesama Islam, ketika itu kita juga dituntut untuk tidak membiarkan perkara itu berlaku kepada saudara kita. Inilah indahnya Islam, tuan-tuan, yang sentiasa mementingkan hubungan yang baik antara sesama manusia, lebih-lebih lagi hubungan yang baik sesama Islam ini. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Sesiapa yang menolong saudaranya mencapai perkara yang diperlukannya, Allah pula akan menolongnya mencapaikan hajatnya. Kita dituntut untuk menolong keperluan orang lain yang kurang bernasib baik, ya. Sesiapa yang mengambil peluang ini, Nabi bagi jaminan, ya. Nabi bagi jaminan melalui hadis yang kita baca ini bahawa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi keperluan kita pula, kan. Dan Allah memenuhi keperluan kita tidak sama dengan kita memenuhi keperluan orang lain, kan. Kita memenuhi keperluan orang lain sekadar sahaja, tidak cukup. Kalau contoh orang miskin, kita mungkin bagi sedikit pertolongan, tapi pertolongan itu hanya mengurangkan sedikit kesusahan dia, tapi tidak melepaskan kesusahan dia. Berbeza, tuan-tuan. Keperluan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk membebaskan diri kita daripada kesusahan kepada kesenangan, kan. Dan Allah pula bila dia tolong kita, dia bukan tolong sikit, dia tolong lebih daripada yang kita perlukan. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau kita merenung sedikit, kan, membuat muhasabah, banyak perkara
kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan dalam banyak-banyak nikmat kurniaan Allah kepada kita tu, ada yang kita minta, alhamdulillah Allah bagi. Ada juga yang kita tak minta, tapi Allah bagi juga. Kan? Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Yang kita tak minta pun Allah tetap bagi. Apatah lagi yang kita minta, kan? Sebab tu ud'uni astajib lakum. Kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang menjadi keperluan kita, menjadi hajat kita. Nescaya Allah akan memustajabkan. Bahkan Allah kalau dia mustajabkan apa yang kita minta itu lebih daripada apa yang diperlukan oleh kita semua. Okay? Semua orang lah tuan-tuan, semua orang kita ni Allah bagi lebih belaka, lebih daripada yang sepatutnya. Kita minta sekian, kalau kita buat senarai semak, apa je yang kita minta kan. Tapi kalau kita buat pemerhatian apa yang kita ada sekarang ni, banyak juga yang kita tak minta tapi Allah bagi kepada kita. Sayangnya Allah pada kita, kasihnya Allah pada kita. Sebab itu kita juga kena menunjukkan kasih, menunjukkan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Caranya ialah tuan-tuan, kita semua kena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian Nabi menyebut lagi, wa man farraja 'anil muslim kurbah. Sesiapa yang melegakan satu kesusahan yang dihadapi oleh seseorang muslim, nescaya Allah akan melegakan satu kesusahannya dari kesusahan yang ada pada hari kiamat. Ini satu lagi, kan? Seperti yang tadi itu mungkin hajat kita sebut kat dunia ni. Kita juga nanti akan berhajat kepada pertolongan daripada Allah, pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan daripada kawan-kawan kita yang soleh, kan? Kalau ada kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang soleh juga ada peluang untuk memberi diberi kesempatan memberi pertolongan kepada kawan-kawan dia. Mudah-mudahan kita adalah kawan-kawan yang soleh, kan? Kawan-kawan yang baik ini, mudah-mudahan kawan-kawan yang soleh ni nanti akan menjadi berpeluang memberi pertolongan kepada kawan-kawannya di hari akhirat nanti. Hari akhirat ni hari yang disebutkan sebagai susah. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, ada beberapa kali kesusahan. Kesusahan yang pertama, kesusahan ketika nak mati. Ketika waktu nak mati itu tidak ada siapa yang boleh tolong lagi. Doktor pakar pun tak boleh tolong. Tolonglah doktor supaya saya tak mati. Doktor pakar pun mati tuan-tuan. Macam mana doktor pakar tu nak selamatkan kita yang waktu itu tengah nazak nak mati? Kalau doktor pakar tu dia boleh memberi kehidupan kepada orang yang sedang nazak, maka tak ramai kita dengar orang yang mati dalam dunia ni. Pasal apa? Hebatnya, contohlah kata kalau kita sebut dari segi logiknya, sebab doktor pakar ni dia hebat, dia boleh memberi kehidupan kan kepada orang yang sedang nazak. Dan kita tengok biasanya kalau dah nazak ni, sakit dah sampai tahap nazak ni, biasanya doktor pakar pun, apa pakar dia dalam bidang apa pun, semua tak boleh buat apa-apa dah. Berserah ajalah kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu, waktu yang susah tu, tetapi tak ada siapa yang boleh memberi pertolongan lagi kepada orang yang sedang nazak. Waktu susah yang kedua iaitu waktu kita akan masuk ke dalam liang lahat. Waktu kita akan masuk ke dalam liang lahat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bila mati seseorang anak Adam, kan, maka terputus segala amalan dia kecuali tiga. Kecuali tiga. Atas dunia waktu hidup ni macam-macam dia ada. Ramai kawan-kawan dia. Pengaruhnya besar. Hartanya masya-Allah banyak. Kan? Tak ada kesulitan langsung lah dari segi zahir kita tengok. Kerana apa? Pangkatnya besar, hartanya banyak, kawan-kawannya ramai, pengikut-pengikutnya pun ramai. Kan? Tapi bila dia mati,
semua perkara tadi itu tak ada, kan? Kawan-kawan, kawan-kawan sekadar hantar di perkuburan. Kalau hantarlah, tapi ramai yang tak berkesempatan untuk mengiringi jenazah sahabat dia untuk dikebumikan, ada hal berada di luar kawasan, kan? Menyebabkan ramai kawan-kawan, ramai pengikut-pengikut ketika dia mati, kawan-kawannya di lain, kawan-kawannya tidak berada bersama di perkuburan untuk memberi penghormatan yang terakhir. Harta juga akan meninggalkan si mati, kan? Harta juga, mana ada orang mati dia bawa duit, dia bawa motor, dia bawa kereta dia bawa, ialah segala harta benda dia. Harta dia tu semua dia akan tinggalkan bila dia mati. Kecuali yang akan bersamanya ialah apa, tuan-tuan? Amalan dia. Amalan solehnya kalau ada. Kalau sekiranya dia tidak beramal dengan amalan soleh, maka na'udzubillahi min zalik, maka dia akan mendapatlah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu tak ada siapa yang boleh tolong lagi. Walaupun dekat dunia ramai kawan-kawan dia yang boleh tolong, tapi bila mati, semua kawan-kawan dia tak boleh tolong. Hanya amalannya lah yang akan memberi pertolongan kepada dirinya kalau sekiranya dia melakukan amalan-amalan yang baik. Ni bila dah mati tak ada siapa tolong. Itu hari susah. Kemudian hari kita akan dibangkitkan di hari mahsyar nanti. Hari itu hari susah, kan? Waktu itu kita sangat berhajat kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dapat itu, tuan-tuan, sebab itu Allah bagi peluang kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Bila ada orang yang ditakdirkan susah datang berjumpa dengan kita, kita berhadapan dengan orang-orang yang kurang bernasib baik ini, ketika itulah peluang dia untuk kita menyantuni mereka. Mudah-mudahan dengan sebab kita menyantuni orang-orang yang kurang bernasib baik ini, kita nanti bila dibangkitkan di hari mahsyar akan mendapat pelepasan daripada segala kesusahan-kesusahan yang ada pada ketika itu. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan Nabi menyambung lagi, sesiapa yang menutup keaiban seseorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Kan? Kita tahu seseorang ni ada perkara aib pada dirinya, tapi sekadar diri kita saja, kita tak ceritakan keaiban saudara kita ni kepada orang lain. Kan? Nak buat apa cerita pun, kita sendiri pun ada banyak keaiban. Cuma orang lain tak tahu keaiban yang ada pada diri kita. Kalau orang di sekeliling kita tahu keaiban yang ada pada diri kita, nescaya tidak akan ada orang yang akan memberi penghormatan kepada kita di dalam dunia ini. Tapi kerana orang semua tak tahu keaiban kita, kerana apa, keaiban kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab tu kita kadang-kadang terleka, seolah-olah kita ni merasakan yang kita ni adalah orang yang paling baik dalam dunia ini. Sedangkan banyak keaiban-keaiban yang ada pada diri kita, tapi tidak terselah, tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mata orang lain. Maka sebab itu kita kena jadi orang yang tidak mudah-mudah untuk nak menceritakan keaiban orang lain. Sebab apa? Kita dengan dia sama, cuma keaiban dia tu kita tahu, kan? Keaiban kita tak ada orang tahu. Kalau orang lain tahu, mungkin sama macam, mungkin kan dia akan sama macam kita juga. Tak payahlah sibuk-sibuk nak menceritakan keaiban di ustaz tu, pasal dia pun ada keaiban, kan? Jadi saling menjaga keaiban saudara sesama Islam ini. Kena jaga, tuan-tuan. Ini antara perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tuntutan kepada kita orang Islam untuk beramal dengan akhlak yang terpuji ini, kan? Yang kita sebut tu tadi tu semua akhlak yang
tak baik. Jangan bermusuh, jangan berdengki. Ya, semua ada kesan yang tak baik lah. Bila ada orang yang berhasad, mempraktikkan kedengkian dia kepada saudara dia, apa akan jadi kepada saudara yang dia dengki? Kan? Tak aman masyarakat kerana kita duduk dalam masyarakat yang ada sifat dengki. Tak aman kehidupan kita manusia kerana kita duduk dalam masyarakat yang mengamalkan sikap bermusuhan, kan, berpecah belah, bergaduh, kan, mencerita, membocorkan keburukan kita, kan. Kita kalau sebagai sebagai manusia, kita akan terasa hati kalau orang mengata kepada kita tentang sesuatu. Apatah lagi kalau dia menceritakan keaiban kita kepada orang lain, kan. Patutnya kalau dia tak cerita, orang lain tak tahu keaiban kita. Tetapi kerana dia ni tak jaga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia pergi cerita pada orang lain keaiban saudara-saudara dia, tak jadi baiklah masyarakat tu, kan. Tak adalah hubungan persaudaraan yang baik. Sebab itulah dalam agama ni, dia maksud dia suruh jaga itu ialah supaya kita sesama Islam ini terutamanya sentiasa dalam keadaan hidup bersilaturahim, menjaga hubungan persaudaraan sesama kita manusia ni. Jangan ada gaduh-gaduh, jangan ada kutuk mengutuk antara sesama, walaupun kita tahu dia ni tak baik dan sebagainya. Cukup sekadar kita, kalau kita ada keberanian, mungkin kita boleh cakap secara senyap berdua dengan dia, memberi nasihat dan apa-apalah menurut kebijaksanaan kita, macam mana untuk kita ni nak menyampaikan nasihat kepada saudara kita yang kita tahu dia ni buat perkara yang tak baik. Tak perlu untuk kita ni mewar-warkan, menghebahkan kepada orang lain tentang keburukan saudara kita, tetapi dia tidak menyelesaikan masalah, bahkan menjadi hubungan menjadi lebih teruk, lebih tak baik. Sebab itulah agama Islam ni dia tak nak perkara-perkara yang akan menjadikan hubungan persaudaraan sesama kita manusia ni semakin tak baik, menjadi keruh tak elok, kan. Dihindarkan, dielakkan lah, kan. Jadi itulah tuan-tuan yang dapat kita kongsikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan malam ini ada manfaat lah pada kita semua, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf andainya ada kesilapan, kesalahan dalam bicara saya. Yang baik itu daripada Allah, yang salah silap itu adalah daripada kelemahan diri saya. InsyaAllah sebelum kita bersurai, marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala perkara yang baik-baik kita mohon perkara yang baik-baik dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan mengangkat segala musibah, kan, segala perkara yang tak baik dihilangkan kepada kita, kepada seluruh seluruh negeri, seluruh negara, seluruh dunia lah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Kau permudahkanlah perhitungan hisab buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau cucurilah kepada ruh-ruh mereka kerahmatan dan keampunan, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami tidak sempat bertaubat kepadamu, ya Allah, daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafar, anugerahkanlah kepada kami zuriat, keturunan yang baik, anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solehah,
yang dapat mendoakan kepada kami ketika kami meninggal dunia nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berikanlah kepada kami kepahaman agama yang sebenar seperti mana yang diajarkan kepada kami oleh Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, peliharakanlah diri kami, anak-anak kami, isteri kami, jiran-jiran dan masyarakat dan negeri kami daripada wabak COVID ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestin dalam memperjuangkan bumi Al-Aqsa, ya Allah. Allahumma irfa'annal bala'a wal ghala'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadza khassah wa min buldanil muslimina kafatan amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa. Terima kasih pada tuan-tuan yang bersama.